Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K, pengacara anda pada episod kali ini. Nisa nak ingatkan kepada semua, memandangkan kes ada yang turun, ada yang naik, kita perlulah sentiasa berjaga-jaga dengan jangkitan COVID-19 dengan menjaga SOP yang telah ditetapkan, memakai pelitup muka di mana saja anda berada, di tempat awam khususnya, dan menjaga penjarakan fizikal sebanyak sekurang-kurangnya 1 meter. Gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Hari ini kita akan berbincang atau mengulang kaji topik-topik yang berkaitan dengan SPM 2021 yang akan tiba tidak lama lagi bagi calon-calon SPM tahun ini. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita saksikan profil beliau. Sesiapa yang berusaha akan dapat apa yang diusahakan. Itu adalah moto pilihan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar cikgu? Oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Hari ini mata pelajaran kita adalah sains dan kita akan mengulang kaji subjek tingkatan 4, bab 2 dan juga bab 3. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tetapi sebelum itu Nisa nak jemput cikgu ke meja saya ni. Ini meja sakti cikgu. Di mana kita boleh sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Okey. Silakan cikgu. Sanitasi ya. Ya, silakan. Dan apabila kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal kita di dalam suasana yang tidak sesak dan kita perlu membuka pelitup muka kita. Silakan cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di bekas yang bersih. Contoh di dalam saku poket atau macam Nisa ada bekas plastik macam ni cikgu. Cikgu boleh simpan dalam saku. Saya ada bekas plastik saya. Yang penting tidak letak merata-rata kawan-kawan. Jangan melebihi penggunaan 8 jam. Jangan ulang guna pelitup muka yang telah kotor. Barulah kita dapat menjaga diri kita dengan baik, memandangkan pandemik pun masih lagi orang kata apa panas kat luar sana. Jadi kita perlu berhati-hati di mana saja kita berada. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kenapa kita nak ulang kaji bab 2 dan bab 3 saja cikgu. Okey, so terima kasih Nisa. Ya. Okey, hari ini kita akan ulang kaji untuk bab yang kedua dan bab yang ketiga. Okey, di mana bab yang kedua ini adalah berkenaan dengan berkait dengan bantuan kecemasan. Ya. Okey, kita tak tahu kecemasan tu berlaku bila-bila. Betul. Alright, so kita kena tahu. Kita ada 2 hari ini bantuan kecemasan, iaitu CPR dan satu lagi Heimlich Manoeuvre. Ya, cikgu, sebenarnya saya tidak bersorangan. Saya mestilah nak ajak kawan-kawan saya untuk turut sama belajar dengan kita pada hari ini. Kita mempersilakan rakan-rakan juga dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Mana kawan-kawan kita? Hai semua. Apa khabar? Wah, semua masih bersemangat ya. Sihat semua, alhamdulillah. Kalau anda dah bersedia, boleh bagi Nisa double thumbs up. Ya, jadi jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Syakil. Silakan Syakil. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Syakil Razik bin Razaki Syam. Saya pelajar SMK Seksyen 18 hebat. Terima kasih. Seksyen 18? Hebat. Kami gunakan tagline 18 hebat. 18 hebat. Baik. Baiklah, seterusnya kita mulakan dah teruskan dengan Syahmi. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Cik Muhammad Syami Aiman bin Cik Khalid. Saya juga merupakan pelajar SMK Seksyen 18 hebat. Ya, terima kasih. Kita persilakan Adam Rizwan, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Adam Rizwan Behli. Saya juga pelajar dari SMK Seksyen 18 hebat. Terima kasih. Puteri, silakan. Assalamualaikum, nama saya Puteri Norabayani binti Muhammad Alif Yustani. Saya juga daripada pelajar SMK Seksyen 18 hebat. Ya, kita teruskan dengan Najwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najwa dan saya juga dari SMK Seksyen 18 hebat. Wah, baiklah. Seterusnya Erina, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Alisha binti Nur Azmi
Dan saya juga daripada SMK Seksyen 18 hebat. Ya, semuanya dari SMK Seksyen 18 hebat. Mereka ni semua pelajar-pelajar hebat. Yang menonton kita ni pun semua hebat-hebat belaka. Jangan lupa untuk sediakan buku teks tingkatan 4, bab 2 dan 3. Hari ini kita nak belajar. Dan sebelum itu cikgu, kita ada video yang ingin kita kongsikan kepada semua penonton. Jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan mempelajari Heimlich Maneuver adalah sebagai langkah awal jika berlaku kecemasan seperti tercekik. Perkara ini perlu dinormalisasi dan patut menjadi pengetahuan am kepada seluruh rakyat Malaysia. Bayangkan jika perkara ini berlaku kepada rakan atau keluarga terdekat kita, sekurang-kurangnya kita sudah mempunyai asas untuk menyelamatkan mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya suka bab ini kerana bab ini dia berkaitan dengan kecemasan dan keselamatan. Tiada bab lain daripada bab ini yang mengajar tentang keselamatan dan ini sangat penting kerana berdasarkan kajian 1 dalam 2,535 orang mati tercekik dan bab ini boleh mengajar kita cara untuk prevent benda ini daripada berlaku. Hai, Assalamualaikum. Okey, pada pendapat saya, kita perlu belajar CPR dan Heimlich Maneuver ni supaya kita lebih berwaspada dalam melakukan aktiviti seharian kita, dan mungkin apa yang kita belajar ni berguna dalam kehidupan kita kerana kejadian tercekik dan sesak nafas tu adalah perkara yang kita tak jangka bila ia akan berlaku. Saya Adeline Abdul Aziz, ibu kepada Farhin Adina, mempunyai harapan yang sangat tinggi agar Farhin dapat menjawab soalan SPM 2021 dengan cemerlang dan seterusnya dapat melanjutkan pelajarannya dalam bidang yang diingini. Saya Farahdina binti Yusuf, ibu kepada pelajar Taufiq Ziyad bin Talha, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam, ingin mengucapkan dan mendoakan supaya semua para pelajar SPM 2021 akan mendapat kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan mereka. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak orang kata apa pendapat murid-murid tentang subjek yang kita akan ulang kaji pada hari ini dan ucapan daripada ibu bapa kepada calon-calon SPM 2021. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh sentuh sedikit apa yang kita akan ulang kaji pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang 2 bab. Tingkatan 4. Okey, tapi sebelum tu boleh saya buka slide? Boleh, silakan cikgu. Okey, saya buka slide Okey, ini adalah intro saya tentang nama, tema dan bab Baik. Okey, untuk bab yang pertama, kedua dan ketiga, so kita berada dalam tema kaedah saintifik. So hari ini saya pakai lab coat ni nak menunjukkan bahawa dalam tema kaedah saintifik. Ya. Alright. Ingatkan tadi doktor doktor tadi. mana kan? Ya. Okey, so bab yang kedua kita akan belajar tentang bantuan kecemasan. Okey, bantuan kecemasan. Bab yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, ini berkait rapat dengan kehidupan kita sekarang. Betul. Kita ukur suhu, pergi mana-mana, nak cek suhu. Okey, so nanti kita akan tengok macam mana kita nak ukur. Okey, so kita teruskan dengan okey, kandungan dia. Okey, untuk bab tingkatan 4 ni kita ada 12 bab. Okey, 12 bab yang terdiri daripada 4 tema. Okey, tapi hari ini yang merah tu kita nak pergi pada bab yang kedua dan yang ketiga. Ya. Alright, so apa itu bantuan kecemasan? Okey, bantuan kecemasan, okey, kita katakan sebagai resusitasi kardiopulmonari CPR. Okey, ataupun definisikan sebagai bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik pada bahagian dada. Okey, dan hembusan ke dalam mulut. Right. Untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan, itu adalah tujuannya. So saya rasa kita ada sediakan video untuk ini. So boleh kita tengok video dulu? Jom kita akan tengok sama-sama video ini dan kita akan terus rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Kita jumpa. Langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai DRABC, iaitu D. Danger, bahaya. R. Response, tindak balas. Airway, saluran pernafasan. B.
B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Danger atau bahaya adalah langkah. Menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Dan cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Respons atau tindak balas adalah langkah. Memeriksa tindak balas pesakit. Kejutkan pesakit. Tepuk bahu dan jeritkan sesuatu. Awak okey ke? Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans. Airway atau saluran pernafasan adalah langkah. Melakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan mangsa. Alihkan lidah tersebut kalau menghalang pernafasan. Breathing atau pernafasan adalah langkah. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Lihat, dengar dan rasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah. Menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati, dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit. Dengan kiraan 1, 2, 3 sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau sehingga mangsa sedar. TV KPM. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat.
kembali menonton Road to Success SPM 2021 masih bersama Cikgu Roslan dan rakan-rakan dari SMK Seksyen 18. Hebat. Baiklah Cikgu. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, ayo kita selesaikan untuk CPR ya. Baik. Okey, so sekarang kita dah tengok tadi video berkenaan dengan CPR. Betul. So cikgu rasakan ke-6 pelajar cikgu sekarang ini sudah faham apakah langkah-langkah dalam CPR. Okey, so kita nak tengok dulu bagaimana keperluan CPR. Sebab kita tahu kecemasan ini berlaku tanpa kita sedari. Betul. Alright, so kita tengok seterusnya situasi yang memerlukan CPR. Okey, situasi yang pertama jika individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Okey, kita ada jika seseorang individu tidak bernafas. So maksudnya mustahil dia tiba-tiba berjalan tidak bernafas. Mungkin dia jatuh atau sebagainya, dia terlanggar sesuatu. Okey, kita ada jika seseorang individu tiada degupan jantung ataupun nadi. Kita boleh semak nadinya. Adakah dia ada nadi ataupun tidak degupan jantung. Macam mana kita nak semak nadi ya? Okey, mungkin boleh kita tanya. Boleh tanya pada kawan-kawan kita. Ya, kita tanya. Siapa nak jawab? Okey, Cik Aiman. Saya cuba. Okey, bagaimana kamu semak nadi kamu agaknya? Dalam situasi ini dia ada dua cara. Sama ada di pergelangan tangan kita ataupun di bahagian leher kita. Okey, betul. Tepat sekali Cik Aiman. Okey, di antara pergelangan tangan ataupun di bahagian kita punya leher kita. Okey, kenapa dekat situ? Sebabnya dekat situlah mempunyai degupan nadi yang sekata. Alright, so kita teruskan. Alright, kita ada punca keadaan yang memerlukan CPR. Kita dah tahu situasi, kita tahu juga bagaimana punca-punca yang boleh berlaku yang memerlukan keadaan CPR. Bukan semua ya. Ini kita nampak orang jatuh je tu kita pergi buat CPR. So kita tengok juga keadaan-keadaan tertentu bagaimana dia memerlukan CPR ya. Okey, contoh serangan jantung, rejatan elektrik, right? Lemas. Ini perkara yang cikgu rasakan untuk murid-murid di luar sana pun terkena tahu bahawa musim-musim sekarang ini adalah musim yang berbahaya untuk ni. Kalau tiada keperluan, sila duduk di rumah sahaja. Ya, betul. Okey, so panahan petik. So ini adalah contoh punca keadaan yang memerlukan CPR. Okey, cikgu nak ulang sekali lagi apakah bagaimana kaedah CPR ni. So tadi kita tengok video satu persatu. Boleh Putri Nora Bayani tolong bacakan untuk cikgu tak? Okey, kaedah CPR. Okey, daripada nombor 1 sampai nombor 5. So apa sebenarnya kaedah-kaedah? Tadi kita tengok video. So hari ni nak suruh Putri untuk ulang. Okey, yang pertama kita kena periksa respon mangsa. Okey. Yang kedua kita kena buka saluran pernafasan. Baik. Yang ketiga ialah tekanan dada. Okey, tekanan dada yang keempat bantuan pernafasan. Okey, bantuan pernafasan. Yang kelima tekanan dada 30 kali dan 2 hembusan. Okey. So ada satu lagi tertinggal. Betul ke? Dah habis tu kalau kita buat kaedah CPR ini, sekiranya pesakit tadi tidak ataupun untuk sambung dari seterusnya apa yang perlu dibuat, kita perlu buat apa? Kita kena telefon 999 iaitu bahagian kecemasan. Okey, terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Okey, so kita teruskan dengan kepentingan CPR iaitu memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Okey, membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Baik. Okey, kaedah tekanan dada untuk menghasilkan peredaran darah secara bulatan. Okey, kaedah ini penting untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Kita perlu ingat ya bahawa CPR ini bukan semudah yang kita sangka untuk kita buat. Kita perlu ada petugas-petugas di bahagian kesihatan, dia memang terlatih. Betul. Terlatih sebab apa? Apakah yang akan berlaku jika kesilapan kaedah yang kita lakukan? Kita boleh menyebabkan apa? Masalah kecederaan otak pada kalau dia masih hidup lah. Kalau dia sudah tak ada, so boleh menyebabkan kematian. Alright, hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara yang beroksigen. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu kaedah apabila seseorang itu tercekik. Betul. Ini kita kena faham bahawa
apa yang berlaku adalah tercekik. Kaedah yang kita gunakan adalah kaedah Heimlich Maneuver. Alright. So ini cikgu di sini dan nak maklumkan pada pelajar di luar sana, tolong pastikan kalau kita contohnya nak menjawab soalan peperiksaan, okey, kalau ada tajuk pasal ini, pertama sekali kita kena tahu ejaan dia. Kadang-kadang kita akan buat ejaan salah. Betul. Dia akan memberikan kesan kepada cara untuk memberikan markah. So memang agak pelik sikit bunyi dia. Okey, ini adalah seorang pengasas yang mengasaskan untuk kaedah ini, iaitu Sir Heimlich. So dia yang mengasaskannya. So kita tengok apakah itu keadaannya apabila seorang itu tercekik. Alright. Biasa kan tercekik kan? Ya, saya biasa tengok video macam mana agaknya tercekik? Kalau tercekik tu sudah kita terbatuk-batuk, lama-lama kita boleh rasa macam sesak nafas. Kita pegang leher kita kan? Ya, pegang leher. Okey, kita tanya pelajar-pelajar kita, ada yang pernah rasa tercekik tak? Ada? Okey, ada ya. Okey, dia angguk saja. Okey, dia ada rasa keadaan bila tercekik. So, bila keadaan ini berlaku, kita perlu lakukan kaedah Heimlich Maneuver. Tapi adakah bila kita tercekik terus kita lakukan? Tak, kita ada satu kaedah lagi, iaitu di mana kita hanya tepuk bahagian di antara tulang wing di belakang kita. Di bahagian menggunakan bahagian pangkal ni sebanyak 5 kali. 5 kali. So kalau dia tak keluar juga, objek tadi tak keluar juga yang tercekik tadi, baru kita gunakan kaedah Heimlich Maneuver. Ya, kena gunakan bahagian tangan yang betul, jangan pula pergi tumbuk kawan tu. Macam tu. Cedera pula nanti gunakan bahagian tangan yang di sini. 5 kali cikgu. 5 kali. Dia ada bahagian belakang. So pastikan kita pegang bahagian abdomen dia. Tapi kita ketuk itu semata-mata niatnya untuk mengeluarkan objek daripada dalam leher dia yang terlekat tadi, yang tercekik tadi. Baik. Okey, teruskan. Okey, kita ada bagaimana seorang boleh tercekik apabila makanan yang ditelan, epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan trakea. Trakea dia tertutup, tak boleh nak bernafas. Makanan yang terus bergerak ke esophagus menuju ke perut. Jika makan makanan menghalang saluran pernafasan, seorang akan tercekik. Okey, kita tengok situasi yang berlaku. Okey, iaitu di mana dia memegang leher. Kita jumpa tengok dia pegang leher tu. Dia sekarang memerlukan kaedah ini, akan ni dia tercekik. Tidak boleh bercakap atau batuk, sentiasa batuk. Okey, sukar bernafas. Tak boleh bernafas. Kulit, bibir dan kuku kebiruan atau kehitaman. Ini jika tidak diberikan respon dengan cepat, maka boleh menyebabkan kematian. Alright, so kita kepentingan dia mengelakkan saluran pernafasan tersumbat, menghalang oksigen ke paru-paru, mengelakkan kerosakan otak. Alright, dapat mengelakkan kematian. Okey. Kita akan tengok video selepas ini, tapi sebersedikit kita tengok gambar ini. Berdasarkan kaedah Heimlich Maneuver ini, kita perlu buat mengikut langkah demi langkah. Kita tak boleh skip langkah tersebut, sebab dia melibatkan kaedah di mana kesilapan langkah itu boleh menyebabkan kematian. Ya, betul. Alright. So kita teruskan dengan ini yang berlaku jika tiada individu lain. Kita tercekik tiada individu lain. So kita boleh gunakan, contoh di sini adalah kita gunakan kerusi ataupun meja. Kita bongkokkan badan, tolakkan badan dengan sekuat hati, dan kita cuba batuk atau muntahkan. So mungkin objek tadi akan keluar. Alright. Baiklah. Okey. So cikgu harap dia orang semua ni pun boleh. Semua faham ya, semua mengikuti. Okey. Kalau mengikuti bagi double thumbs up. Tak apa, kita ada latihan pengukuran lepas ni. Kita tengok dia faham ke tidak ya. Kita tengok mereka ni betul-betul mengikuti atau tidak. Baiklah cikgu. So kita ada video berkenaan dengan Heimlich Maneuver ni. Baik. So kita tengok video ke? Ya, kita akan mainkan video untuk menunjukkan tentang Heimlich Maneuver ni, dan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Berdiri di belakang mangsa dan bersedia dengan kekuda, beritahu mangsa bahawa anda cuba membantu. Peluk kedua-dua tangan anda di tengah-tengah perutnya. Genggam satu tangan dan letakkan di tengah perut antara pusat dan bahagian bawah tengah tulang rangka, iaitu di bahagian ulu hati.
Tekan dengan tujahan ke dalam dan ke atas beberapa kali sehingga objek yang tersekat itu terkeluar. Jika anda tercekik dan berseorangan, buat sesuatu yang boleh menarik perhatian orang lain, seperti mengetuk atau membaling sesuatu atau apa saja yang boleh membantu. Cari hujung penyandar kerusi yang tumpul dan letakkannya di antara pusat dan bahagian bawah tengah tulang rangka anda. Tekan perut anda dengan kuat sehingga objek tersebut terkeluar. Untuk mangsa yang mengandung, tekan di atas bahagian perut dengan teknik tekanan di tengah dada. Dapatkan rawatan lanjut sekiranya perlu. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Roslan, di mana kita sedang membincangkan tentang bab 2 tingkatan 4 mata pelajaran sains. Jom Cikgu kita teruskan. Kita teruskan ya. So kita teruskan dengan latihan pengukuhan yang pertama. Kita nak tengok sama ada murid kita boleh faham ke tak dua bantuan kecemasan tadi yang kita buat. Okey, kita tengok yang pertama. Latihan pengukuhan yang pertama. Okey, ada satu saja soalan objektif yang paling senang. Tapi ini boleh memberikan kefahaman pelajar-pelajar tentang bagaimana nak melakukan CPR dengan betul. Alright, so kita nak ambil siapa ya yang boleh bantu? Siapa yang nak jawab? Okey, Nisa boleh pilih kan? Saya pilih. Okey, pilihkan siapa? Adam lah, Adam. Adam. Okey, Adam. Adam bacakan soalannya dan apa jawapan anda? Yes. Silakan Adam.
Soalan pertama, Okey. raja manakah yang betul bagi kedudukan tangan masa tekanan pada di dada dilakukan sewaktu melakukan CPR? CPR. Jawapan anda? Jawapan? Jawapan saya B. B. Anda pasti? Ah. Pasti ke? Betul B, betul jawapan dia? Pasti, dia pasti, cikgu. Betul-betul pasti? Ya. Betul, jawapan dia memang B. Ya, Okey, betul. kita tengok satu persatu di sini. Okey, kedudukan tangan pada bahagian B tadi memang betul-betul melekat dan stabil untuk lakukan pam pada bahagian dada. CPR, baik. Alright, CPR contoh bahagian A dengan D tu nampak tidak bersesuaian sangat untuk melakukan CPR. Elakkan melakukan keadaan tangan macam tu. Alright. So jawapannya adalah B. Betul. Kedudukan tangannya, kita letak satu tangan yang terbuka dan kita masukkan jari kita, kita genggam. So baik. di belakang ni akan akan pam pada bahagian dada tadi. Baik. Right? Okey, Boleh ya? cikgu. Kita teruskan dengan latihan pengukuhan kedua. Kita ada 3 soalan. Maksudnya 3 orang yang berbeza agaknya tu. Alright. Maknanya daripada Raja yang ditunjukkan ada 3 soalan. Ada 3 soalan. Okey, Raja 1 saya bacakan. Raja 1 menunjukkan satu daripada bantuan kecemasan yang dilakukan ke atas seorang mangsa. Kalau nampak pada gambar Raja tadi, gambar Raja sekarang, rasanya dah boleh samakan seperti apa kita belajar tadi. Ya, mungkin betul, dah cikgu. boleh dah nampak lagi dah sedikit. So mesti kita mereka tengok. tahu ni. So kita kena tengok macam mana di antara murid kita ni boleh tangkap ke tidak. Ya. So siapa kita nak teruskan dengan Soalan yang pertama, namakan kaedah tersebut. Saya nak minta Najwa lah jawab. Najwa. Boleh Najwa? Okey, Najwa. Muka masing-masing bersedia. Bersedia Silakan, nampaknya. Najwa. Serius. Itu kaedah Heimlich maneuver. Okey, Ya, kaedah betul. Heimlich maneuver. Ya. Alright, terima kasih Najwa. Yang kedua, soalannya Okey, nyatakan B. situasi yang membolehkan bantuan kecemasan dilakukan. B siapa agaknya nak jawab? Ya, saya panggil Erina lah. Boleh Erina? Erina. Okey, silakan Erina. First situasi is bila kita nampak orang tu pegang leher guna dua-dua tangan. Lepas tu dia dah tak boleh bercakap atau batu dia dah start batuk-batuk. Okey. Lepas tu dia sukar bernafas. Ya. Lepas tu kulit bibir dengan kuku dia dah start biru-biru, hitam macam tu. Okey, betul jawapan dia. betul jawapannya. So kita tengok bila dia sukar bernafas tu biasanya dia akan buat 2 perkara. Sukar bernafas maka dia nampak berpeluh ataupun mungkin dia dah batuk-batuk yang agak keterlaluan. So masa itu kita tengok keadaannya adakah sesuai untuk lakukan Heimlich maneuver tadi. Ya, baiklah. Alright. Soalan ketiga. So, ketiga, Siapa C. kita nak panggil? Kita panggil Putri lah. Putri, Putri. bacakan soalan dan jawapan anda. Okey. Soalan dia, mangsa dikatakan tercekik apabila makan sesuatu. Bagaimanakah tercekik boleh berlaku? Bagaimana dia boleh berlaku agaknya? Bila makanan ditelan, epiglottis kita akan terlipat dan menutup saluran pernafasan kita iaitu trachea. Okey, lepas tu makanan dia akan terus gerak ke esophagus menuju ke perut dan jika makanan menghalang saluran pernafasan tu, seseorang tu akan tercekik. Ya, betul. Ya. Tepat sekali jawapan tepat dia. sekali Terima jawapan. kasih kepada Putri, terima kasih. Okey, so cikgu harap kamu semua boleh memahami 2 bantuan kecemasan ini. Ya. Okey, kadang-kadang kita perlu sediakan payung Sebelum hujan. Maklumlah, kecemasan berlaku Kecemasan tidak kira masa. betul. Okey, jom cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan dengan bab yang ketiga. Ya. Okey, bab yang kedua tu sangat pendek ya. So kita sambungkan dengan bab yang ketiga iaitu bagaimana teknik mengukur parameter kesihatan badan. Alright, kita tengok bagaimana suhu badan. Okey, sekarang ini semua orang asyik-asyik pergi sana ambil suhu. Betul. Pergi sini ambil suhu. Nak masuk Betul sini ke? pun ambil suhu. Nak masuk sini pun ambil suhu. Ya. Kita tanya murid-murid semua, berapa kali agaknya sehari ambil suhu agaknya? Tak terkira. Okey, tak terkira kan? Okey. So kita teruskan dengan apa maksud suhu, iaitu kenapa kita perlu memahami suhu badan kita. Okey, supaya kita dapat mengesam masalah kesihatan yang dihadapi. Contohnya sekarang ni kita pergi ke mana-mana, kita ambil suhu, sekurangnya kita tahu kita berada dalam keadaan demam ataupun tidak. Betul. Betul Itu salah satu perkara yang mudah untuk kita kenal pasti. Darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Okey, suhu tadi badan memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Okey, suhu badan yang normal kita adalah
berapa? Yang biasa kita ambil dekat sana 30. 36. Nisa biasa ambil berapa? Yang selalu 36.5. Ya. Saya tu pernah sekali keluar daripada kereta waktu haba yang kuat tengah hari. Keluar daripada kereta, masuk sebuah kedai, ambil suhu, dia bunyi betul-betul kuat. Sebabnya apa? Sebab tadi suhu tadi mungkin di suhu di luar badan kita sangat tinggi. Ya, okey, betul. kalau kita tanya pelajar-pelajar kita, biasa suhu dia ambil berapa? Berapa okey, biasanya? Siapa nak cuba? Syakir, biasanya suhu kamu ambil dapat berapa? Selalu scan. Caranya bila saya nak masuk sekolah, bila saya ambil suhu saya lebih kurang dalam lingkungan 36.5 hingga 37. Oh, okey. So masih lagi okeylah. Masih lagi normal lah. Masih lagi normal. So kita tengok seterusnya. Okey, ada 4 jenis termometer. 4 jenis termometer yang kita gunakan untuk mengukur parameter kesihatan badan kita atau suhu badan kita. Okey, yang pertama kita ada termometer klinik. Yang kedua, kita ada termometer makmal. Kita ada termometer rektal. Wah, dah terasa-tasa dah keluar. Okey, yang ini yang paling biasa sekarang. Dulu saya rasa, cikgu rasa semua orang tak kenal pun apa itu termometer inframerah. Betul. Tapi sekarang dah menjadi kebiasaan kepada kita. Di mana-mana pun kita boleh jumpa. Betul. Okey, kita tengok satu persatu secara ringkasnya. Termometer klinik menyukat suhu badan. Julat kita kena tengok julat suhu termometer itu dia boleh sukat berapa. So kita tengok termometer klinik di sini adalah 35 hingga 42 darjah Celsius. Makmal negatif 10. Kenapa agaknya kena ada negatif? Sebab biasanya barang-barang makmal agaknya kan. So kita nak simpan suatu yang mahal-mahal tu kan. Perlu dijaga. Contohnya vaksin kita pun sama kan. Perlu disimpan pada suhu tak silap lebih daripada 70. Negatif 70 darjah Celsius. Okey, termometer rektal menyukat suhu badan melalui tubuh, biasanya untuk bayi atau kanak-kanak. Dan termometer inframerah untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, so seterusnya kita dah bincang dah satu persatu tadi. Cuma kita nak kena tahu bahawa kalau untuk format KSSM di dalam peperiksaan, biasanya dia akan tanya berkenaan dengan apakah termometer yang digunakan bersesuaian dengan situasi dalam keadaan sesuatu keadaan. Contoh situasi yang diberikan tadi, apakah termometer yang sesuai digunakan, bagaimana pengukuran suhu tadi. So bila kita tahu setiap fungsi termometer tadi, so kita boleh sesuaikan dengan situasi tadi. Okey, so kita ada seterusnya kita ada mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Okey, contoh termometer makmal tadi tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Kita ambil termometer makmal, kita sukat suhu badan, memang tidak sesuai. Jangan guna dalam tu ada mercury. Bahaya kalau pecah betul. ke apa. Ada mercury dalam tu Jika digunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan hendaklah diambil ketika masih di dalam mulut atau di bawah bahagian ketiak. Bawah dia tu Okey, so kita pergi pada termometer rektal. Seperti yang cikgu cakap tadi, iaitu termometer yang kita gunakan biasanya untuk bayi ataupun kanak-kanak umurnya bawah 7 tahun. Masa tu agak susah nak sukat suhu dia. Dia lari sana, dia lari sini. So kita gunakan yang rektal ni biasanya sesuai untuk dia Okey, so kita teruskan dengan termometer inframerah. Baik, ini yang banyak kita jumpa. Banyak cikgu. sekarang kita Pergi jumpa. shopping mall ke, nak betul. masuk ke mana-mana premis mesti ada. Di mana-mana saja kita boleh jumpa dia. Ya, betul. Dan dijual secara meluas sekarang dia ni betul. kan. Ada yang sekarang ni yang berdiri tegak tu kan. Yang kita letakkan saja dahi. So dia akan baca bacaan suhu badan kita. Okey. So faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal, kita ada jangkitan disebabkan oleh virus. Sekarang ini virus COVID-19. Betul. Alright. Kita ada bakteria, terdedah pada keadaan panas melampau, strok haba, selaram matahari yang melampau. Okey, senaman kita katakan sebagai senaman berat. Ya, bila kita bersenam dengan berat tu, badan kita akan jadi panas. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.
Titik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Anda masih lagi menonton Road to Success SPM 2021 di mana kita sedang berbicara bab yang ketiga adalah berkenaan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jom cikgu kita teruskan. Kita teruskan ya. Titik nadi pada bahagian badan. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan di mana nak ambil kawasan nadi kita ya. So kita teruskan dengan ini adalah bahagian-bahagian yang biasa kita ambil untuk menentukan titik nadi kita ataupun bacaan nadi kita. So kita boleh tengok kat sini ada lebih daripada satu bahagian atau dua bahagian, banyak bahagian ya. Tekanan darah. Apakah itu tekanan darah? Di sini yang paling penting, pelajar mesti tahu mengukur tekanan darah. Kita nak tahu unit dan simbol. Baik. Unit dan simbol itu adalah paling penting. So ini adalah contoh alat sphygmomanometer, iaitu yang pam-pam tu, yang dekat klinik kita pergi tu kan. Betul. Yang untuk tu itu digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kita ada dua, iaitu sistolik dan diastolik. Sistolik di atas, yang diastolik ni adalah di bawah. Yang normal 120/80 mm Hg. Hg itu adalah mercury. Baik. Bacaan tekanan darah. Kita tengok kat sini ada carta di mana jika tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan stroke. Tekanan darah ni. Cara terbaik mengesahkan darah tinggi ni adalah menjalankan pemeriksaan secara berkala. Seterusnya kita ada ini semua orang tahu kot. BMI. So nama
BMI itu dalam bahasa Inggeris iaitu Body Mass Index. Dalam bahasa Melayu, indeks gizi badan. Okey, mengira dan menentukan BMI, okey, berat bahagi dengan tinggi. Okey, cikgu ulang lagi sekali iaitu berat di dalam kilogram. Ya. Okey, dan dibahagikan dengan tinggi, darat dengan tinggi. Darat dengan tinggi. So, boleh katakan tinggi kuasa 2 lah. Ya, betul. 2 kali tinggi. Alright, okey, teruskan. Okey, kepentingan dia adalah untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan atau tidak. Kita boleh tengok berdasarkan jadual kita kategori mana. Ya. Alright. So ada pelajar yang nak share dengan cikgu, dia kategori mana? Tak ada, semua tersenyum baga. Takut nak share, cikgu. Takut nak share. Okey. Tak apa. Nanti kita buat pengiraannya. Okey, menginterpretasikan indeks jisim badan iaitu jisim badan lebih, serangan jantung, tekanan darah tinggi ataupun stroke, diabetes mellitus ataupun kencing manis, komplikasi sendi dan tulang. Dan kita ada jisim badan yang kurang. Ya. Bukan semua orang jisimnya badannya lebih. Betul. Ada yang kurang. Okey, iaitu penyakit jantung, penurunan daya tahan melawan penyakit, selalu letih, betul? Anemia dan kemurungan. Okey, seterusnya kita pergi tengok macam mana contoh soalan untuk sains KSSM, bentuk dia macam mana. Ya, cikgu, ini kita jom. tengok contoh. Okey, semua pelajar dah bersedia nak cuba jawab untuk contoh soalan dia. Okey, kita tengok soalan kemahiran proses sains. Okey, kita nak minta siapa yang tolong bacakan soalan dan terus jawab untuk A. A. So kita nak minta siapa agaknya? Ada yang nak volunteer ke kita tanya dulu? Kalau tak ada, Cik Aiman silakan. Cik Aiman. Untuk soalan yang pertama, Okey, baca soalan dulu. Okey, baca soalan dulu. Faktor yang dikaji dalam aktiviti ini. Okey, Aiman, baca dulu soalan dia. Jadual apa dia? 1 menunjukkan. Jadual 1. Jadual 1 menunjukkan bacaan denyutan nadi bagi kumpulan murid di bawah dalam kelas 5 Anas. Okey. Soalan dia yang A, apakah faktor yang dikaji dalam aktiviti ini? Ni okey. Jawapan anda? Okey, jawapan dia adalah jantina, lelaki dan juga perempuan. Okey. Okey, tengok di atas tadi kita ada satu jadual. Baik. Jadual tadi menunjukkan kumpulan murid iaitu lelaki dan perempuan. Alright, di mana bacaan denyutan nadi baginya adalah berbeza di antara lelaki dan perempuan. So, apa yang dikatakan sebagai faktor, apakah perbezaan kajian yang kita nyatakan tadi, yang kita buat tadi. Betul. So, kita buat kajian berkenaan dengan bacaan nadi tadi untuk 2 kategori, iaitu lelaki dan perempuan. Betul lah jawapan Cik Aiman tadi. Tahniah. Tahniah, betul. Okey, kita pergi kepada B, nyatakan hipotesis bagi eksperimen yang dijalankan. Siapa nak jawab? Cikgu rasa siapa? Yang bersedia untuk ini adalah semua dah tersenyum tengok cikgu. Okey, agak-agaknya berdoa, jangan panggil saya. Okey, kita minta Najwa. Okey, Najwa ya. Silakan Najwa. Dia punya hipotesis. Kumpulan jantina lelaki dan perempuan menghasilkan bacaan denyutan nadi yang berbeza. Yes, betul. Okey, kita tengok pada hipotesis pada jadual itu kita jalankan kajian tadi untuk kumpulan murid lelaki dan perempuan. Okey, hipotesis ini adalah jangkaan sebelum kita jangkaan keputusan sebelum kita jalankan eksperimen. Okey, dan kita teruskan dengan C, iaitu berdasarkan jadual 1, nyatakan pemerhatian daripada dapatan tersebut. Okey, kita laju sikit. Syakir, cepat Syakir. Syakir, boleh tak anda jawab soalan C? Boleh. Silakan. Okey. Jadi jawapan saya adalah lelaki menghasilkan bacaan denyutan nadi 73 berbanding perempuan 85. Ya, betul. Pemerhatian adalah berdasarkan kepada soalan. Dan akhir sekali. Jawapan tu ada dekat situ. Dekat mudah situ nak je. jawab. Tak pergi jauh. Okey, mudah saja, sangat-sangat mudah. Okey, D, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Siapa nak jawab? Ada 2 pemboleh ubah di sini, iaitu bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Siapa nak jawab ni? Kita pilihlah. Erina ya? Cikgu bagi hint sedikit. Cikgu bagi hint sedikit kepada Erina.
Erina nak jawab? Ya, Erina nak Okey, jawab ke Erina boleh? jawab ya. Okey, cikgu bagi hint sedikit. Pemboleh ubah bergerak balas ni adalah apa? Keputusan eksperimen. So, apa jawapan Erina? Pemboleh ubah bergerak balas is bacaan denyutan nadi dia. Okey, betul. Bacaan denyutan nadi. Itu adalah keputusan dia daripada kajian yang kita lakukan. Okey, Kalau sekali. dimalarkan? Apakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah dimalarkan ialah masa yang diambil. Ya, masa yang kita ambil. Ya, cikgu, apa yang saya ingat dimalarkan ni pemboleh ubah yang tidak berubah, yang memang sama saja. Tepat sekali, ya, Nisa. saya pun dah boleh ulang kaji. Ya, dah boleh. Alhamdulillah. So, pemboleh ubah yang tetap sebelum dan selepas eksperimen sama sahaja. Sebelum dan selepas kajian pun sama juga. Ya, kita dah lihat apa contoh soalan sains bagi format KSSM untuk SPM 2021 membenarkan mereka ini adalah calon-calon kumpulan pertama, cikgu. Betul, jadi all the best kepada semua yang menonton pun diharapkan telah mendapatkan input. Kita telah berbicara mengenai 2 topik kita, 2 bab, iaitu bab 2 bantuan kecemasan dan bab 3 berkenaan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Baiklah, cikgu, mungkin ada sedikit rumusan atau kata-kata akhir buat penonton semua. Okey, untuk format baru KSSM, okey, kita tahu bahawa format ini adalah format kali pertama SPM tahun 2021. Baik. Okey, dan 3 bab ini daripada bab 1, 2 dan 3 dan tema ini adalah silibus baru, tajuk baru. Betul. Okey, cuma cikgu nak wal-walkan kepada semua pelajar di luar, jangan mengatakan bab ini susah atau tema ini susah untuk 3 bab ini. Semuanya dia lebih kepada kefahaman. Betul. So kalau kita faham, okey, kita boleh aplikasikan. Itu kita dapat 2 lah. Satu aplikasi dan kita dapat kefahaman. Okey. Dan soalan-soalan yang ditanya untuk ini untuk sains SPM KSSM ni untuk bab ini tidaklah dikatakan susah. Tak kita susah boleh sebenarnya. tetap boleh jawab. Ya, kita kena berusaha untuk dapat apa yang kita usahakan. Kita berbalik pada moto Cikgu Roslan. Terima kasih banyak perkara yang saya ulang kaji semula, yang saya ingat dan yang saya belajar perkara baru. Diharapkan penonton di rumah pun turut mendapatkan input dan informasi serta ilmu daripada perkongsian Cikgu Roslan pada hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari SMK Seksyen 18 hebat. Shah Alam, terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih kerana aktif menyertai soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Kita akan jumpa di episod akan datang. Kita InsyaAllah tidak tidak sampai di sini sajalah. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua kawan-kawan. Okey, bye-bye. Lambai. Assalamualaikum, nama saya Alia Nurhamiza binti Sutikno. Saya dari kelas 4 Everest. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Binuang Lahadatu Sabah. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya. Jika mereka tidak mengajar saya tidak akan tahu cara untuk membaca, mengira, menulis dan sebagainya. Insya Allah saya akan ingat apa yang cikgu ajar kepada saya. Terima kasih cikgu. Bye. Didik TV KPM